Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, seperti biasa Pika nak ucapkan terima kasih kepada korang sudi untuk klik pada video kali ini, dan seperti biasa juga kepada mana-mana yang baru sahaja datang singgah ke channel ini, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah. Jadi, untuk video kali ini sebenarnya agak berlainan sedikit berbanding dengan cerita-cerita Pika yang sebelum ni. Sebab Pika pernah dapat jugalah beberapa orang yang pernah tanya dekat Pika. Surprisingly ada jugalah viewers daripada bukan setakat orang Melayu, tapi ada juga yang berbangsa Cina. Jadi mereka tanyalah, Kak Pika tak ada ke kisah seram yang berkaitan dengan hantu Cina kan? Sebab selalu dengar kisah-kisah hantu Melayu kan, ponti lah, pocong lah kan. Jadi tak ada ke kisah seram yang berkaitan dengan kisah hantu-hantu Cina ni? So daripada situ Pika pun teruslah dapat satu cerita ni yang sangat menarik yang Pika nak kongsikan dekat korang semua. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Untuk cerita kali ni, ada dua karakter yang korang kena kenal. Yang pertama adalah Azam dan yang kedua adalah jiran dia, iaitu Aunty Ling. Dan Aunty Ling ni merupakan seorang perubat Cina. Dia macam tabib macam tu. So, nak dijadikan cerita, Azam kata dia ni berada dekat kawasan kejiranan yang mana jiran-jiran dia ni kebanyakannya adalah berbangsa Cina. Tetapi Azam tak ada masalah tau. Dia dengan isteri dia memang tak ada masalah dengan kawan-kawan, jiran-jiran dia yang dekat sebelah-sebelah ni. Walaupun mereka ada yang bela anjing, ada yang buat perayaan dan sebagainya. Okey, tapi dia tak ada masalah langsung. Sebab dia kata kejiranan tu memang sangat best. Sebab mereka semua ni adalah jiran yang bertoleransi. Okey. So, nak dijadikan cerita, Azam ni cakap, jiran dia ni pula adalah Aunty Ling yang sebelah rumah dia ni, Aunty Ling. Dan Aunty Ling ni merupakan orang yang mengamalkan perubatan Cina. Kata Azam ni, setiap hari Khamis, malam Jumaat, biasanya dia dengan wife dia ni akan buat bacaan Yasin. Dan pada hari yang sama juga, Aunty Ling ni kan tadi dia kan pengamal perubatan Cina kan. Jadi hari Khamis malam Jumaat juga, mereka akan ada satu ritual. Azam ni kata tak tahulah ritual apa. Cuma memang diorang akan adalah macam ketuk-ketuk gong macam tu kan. Tetapi yang bagusnya tentang Aunty Ling dengan kawan-kawan dia ni, biasanya kalau contoh diorang buat lepas maghrib kan. Kalau let's say diorang dengar azan isyak, okay, diorang akan stop kejap. Maksudnya diorang memang menghormatilah. Bila dengar azan, diorang stop ketuk gong, buat ritual diorang tu. Lepas azan, barulah diorang sambung balik. Jadi, bila kadang-kadang mereka bersembang kan, kadang-kadang sebab Aunty Ling ni jenis yang sangat baik, sangat friendly. Jadi, kadang-kadang dia bersembang lah dengan Aunty Ling ni. Mungkinlah dia akan tanyalah, Aunty Ling buat apa setiap hari Khamis malam Jumaat kan? So, Aunty Ling ni bagi tahulah ada upacara nak halau hantu ke apa ke. Jadi, macam itulah. So, dia cakap lah, sebab hari Khamis malam Jumaat pun kalau macam dia dengan wife dia pun suka buat bacaan Yasin, apa semua kan. Jadi, sejak daripada hari tu, Aunty Ling dengan kawan-kawan dia pun tukarlah ritual diorang tu daripada hari Khamis malam Jumaat kepada hari Rabu. Mungkin juga Aunty Ling ni dia tahu yang kawan jiran dia sebelah ni yang Islam tu akan buat bacaan Yasin hari Khamis malam Jumaat. Jadi diorang tukar hari Rabu. So memang baguslah Aunty Ling dengan kawan-kawan dia ni kan. Jadi tu tadi adalah introduction sikit lah. Bukan sikit, panjang introduction Pika kan. Tu tadi adalah introduction di antara karakter Azam dengan Aunty Ling ni. Okey, so berbalik semula kepada cerita seram kali ni. Ada satu hari ni, wife kepada Azam ni, dia bersalin. Lepas tu dia pun berpantang lah dekat kampung dia kan. Jadi Azam ni kata, dia sebabkan dia kan kerja, wife berpantang dekat kampung. Jadi disebabkan dia ni kerja, so dia kena stay lah dekat rumah dia tu. Dan dia katakan yang dia stay dekat sana adalah lebih kurang berpantang dalam 30 hari, 40 hari macam tu kan. So dia stay lah dekat rumah dia tu selama sebulan seorang diri. Cuma kadang-kadang dia balik lah tengok wife dengan anak dia ni kan yang baru lahir ni. Cuma biasanya dia akan stay lah dekat situ. So kejadian yang seram berlaku dekat dia ni masa dia stay sorang-sorang sebulan dekat rumah dia dekat KL tu. Kebetulan masa wife dia tu berpantang dekat kampung, okay, Azam ni cakap yang masa tu juga adalah bulan perayaan hantu lapar.
Mungkin korang kat sini familiar kot dengan benda tu. Kebiasaannya kalau macam bila bulan perayaan hantu lapar ni kan, korang akan tengoklah diorang akan adalah buat ritual dan sebagainya kan. So pada satu hari ni, masa tu before maghrib tau, dia bersembang lah dengan Aunty Ling ni. Dia bersembang, dia cakap lah pasal anak dia baru lahir apa semua kan. Lepas tu Aunty Ling pun cakap lah dekat dia. Kebetulan pula pada masa tu, hari tu, dia punya maghrib tu lain sikit. Maghrib dia tu macam nak kuning-kuning merah macam tu. Kalau korang perasan kadang-kadang ada kan time maghrib yang cahaya dia tu macam kuning-kuning merah gitu. So Aunty Ling ni pun bagi tahulah dekat Azam, malam ni kalau boleh hati-hati sikit lah. Dia kata sebab malam ni dia orang sambut hantu Cina lapar, perayaan hantu Cina lapar gitu. So senang cerita Aunty Ling ni bagi tahu dekat Azam yang malam tu adalah malam hantu lapar lah. Kebiasaannya diorang ni akan buat upacara macam bagi makan dekat hantu ataupun bagi makan dekat roh. Macam tu lah kan lebih kurang. So dia cakap lah dekat Azam ni, kebiasaannya juga bagi orang-orang Cina yang masih lagi kekal dengan kepercayaan macam tu, diorang ni kebiasaannya memang diorang tak akan keluar rumah pada waktu lepas maghrib. Bila waktu malam je memang diorang akan stay je dekat dalam rumah. Sebab kata dia malam tu kebiasaannya tak berapa nak elok lah kalau masih lagi berada dekat luar rumah. Ini adalah kata Aunty Ling tu kepada Azam ni. Jadi dekat sini Azam ni pun faham lah kan. Patutlah dia tengok kan Aunty Ling ni kan pengamal perubatan Cina kan. Patutlah dia kata dekat sekeliling rumah Aunty Ling tu penuh dengan makanan. Dekat tepi jalan, dekat bawah pokok, dekat tepi-tepi pagar memang penuh dengan penyembahan makanan. So masa ni Azam ni pun tanyalah Aunty Ling tu, Aunty Ling nanti ada betul ke hantu-hantu tu datang makan kan? Ada betul ke? Macam tu lah. So Aunty Ling ni pun cakap lah sambil gelak-gelak kan. Aunty Ling pun kata, alah kalau you bernasib baik nanti you boleh nampak lah hantu tu datang makan makanan tu kan. So diorang pun macam orang kata bersembang, at the same time diorang macam buat jokes macam tu lah kan. Kemudian pada masa yang sama, masa diorang tengah duduk bersembang tu, sekali Aunty Ling ni terperasan dekat atas kepada pintu rumah Azam tu ada satu cermin tau. Jadi Aunty Ling ni pun tanyalah Azam ni, tu cermin dulu milik kepada Uncle Yong contohnya lah kan. Previously owner rumah tu adalah Uncle Yong. Jadi Aunty Ling ni pun cakap lah, dulu cermin tu milik Uncle Yong, you tak buang ke? Lepas tu Azam pun cakap lah, tak buang lah, lagipun benda tu pun dekat luar rumah kan. Dan lagi satu pula, rumah tu kan rumah sewa je. Jadi dia tak naklah usik barang-barang tuan rumah yang dulu ke macam tu. Sebab bagi dia tak ada apa pun cermin yang ada dekat atas pintu rumah dia tu, dekat bahagian luar tu kan. Lepas tu Aunty Ling ni pun cakap, kalau mengikut kepercayaan orang Cina, cermin tu sebenarnya bagus kalau ada dekat luar rumah, dekat atas pintu tu. Sebab kegunaan cermin tu adalah untuk menyerap energi jahat. Maksudnya hantu-hantu tak akan usik lah rumah yang ada cermin macam tu. Itu mengikut kepercayaan diorang lah. Jadi masa ni Azam pun macam, baru tahu benda tu ada fungsi. Ingat kan saja-saja letak cermin dekat luar rumah macam tu je kan. Kemudian Aunty Ling ni pun cakap lah, tapi kan you dah nak pindah kan. Sebab Azam ni kata memanglah lepas wife dia balik semula daripada pantang, memang dia orang nak berpindah lah daripada rumah tu. Dia orang dah cari satu kawasan lain lah, lebih kurang macam tu. So Aunty Ling ni pun cakap lah dekat Azam ni, sebenarnya bagus juga you dengan you punya wife, you punya family ni pindah daripada kawasan yang dia duduk sekarang ni. Lagipun Aunty Ling tu kata dia kan pengamal perubatan Cina, dia orang selalu buat ritual, selalu buat sembahyang-sembahyang macam tu kan. You dah ada baby kecil, jadi macam tak pernah elok sangat lah. Sebab macam mungkin ada bising ke, ataupun mungkin orang kata apa buat ritual-ritual ni kan pasal ada baby kecil, macam tak berapa nak sesuai macam tu lah lebih kurang. So that's why lah Aunty Ling ni kata bagus jugalah kalau you pindah kan daripada kawasan tu. So disebabkan masa tu dah pun nak dekat waktu maghrib macam tu kan. Jadi lepas tu mereka pun masuklah ke rumah masing-masing. Tak adalah buat apa-apa pun kan. Lepas tu si Azam ni pun dia buatlah, dia makan malam, masa dia mandi apa semua. Dan masa tu lebih kurang jam menunjukkan dalam pukul 10 malam macam tu. Jadi dia ni pun bosan kan. Dia pun baik aku tengok movie je lah.
Masa duk godek-godek nak tengok movie tu, sekali dia dapat dengar dekat luar rumah dia bunyi macam bising gila. Lepas tu dia jenguk lah kan. Sekali dia tengok bukan bising tu datangnya daripada luar rumah dia, tapi datang daripada kawasan luar rumah rumah antiling ni. Bunyi dia tu seakan-akan ada orang langgar pagar tau. Macam duk goncang pagar macam tu. Jadi dia intai lah kan daripada balkoni, daripada kawasan perumahan dia tak nampak. Daripada kawasan rumah dia tu kan, dia tak nampak. Tapi kalau tengok pada rumah antiling tu pun tak nampak juga. Tapi cuma dengar bunyi tu datang daripada rumah antiling ni. Lepas tu dia pun tengoklah dekat pagar antiling tu kan, memang pagar tu bergoncang. Lepas tu macam bergerak, terbuka, tertutup. Terbuka, tertutup. Nak kata macam angin pun ya juga. Tapi yang peliknya, kenapa rumah antiling je yang macam tu? Rumah dia tak ada apa pun kalau daripada apa yang dia nampak lah kan. So dia pun abaikan je lah. Dan dia katakan yang bunyi tu memang berterusan. Kan tadi dia tengok movie kan, pukul 10 lebih macam tu. Dan lebih kurang pukul 12 macam tu masih lagi ada bunyi tu. Bunyi bising-bising, bunyi macam angin macam tu kan. Tapi dia abaikan je lah dulu. Abaikan je lah dulu. So disebabkan jam dah pun pukul 12 lebih macam tu, bunyi tu masih lagi ada. Jadi Azam ni dia rasa macam, dia terdetik macam, beta aku turun lah kot. Turun tengok kan bunyi apa sebenarnya. Ataupun mungkin ada pagar tu macam tak lock betul-betul ke. Jadi niat dia nak turun ke bawah lah untuk tengok pagar antiling ataupun rumah dia sendiri ni kan. Macam sebab bunyi tu kan non-stop kan, bunyi bising, bunyi angin macam tu kan. So sebelum dia turun tu, dia pun tengoklah kejap macam diintai lah kan di sebalik balkoni dekat daripada tingkat atas dia tu. Nak tengoklah apa benda lagi kan yang bunyi-bunyi tu. Sekali ni yang part seram tu. Tadi kan dia tak nampak apa-apa kan daripada balkoni tu kan. Sekarang bila dia intai daripada balkoni, masa ni darah dia berderau tau. Sebab dia terkejut dengan apa yang dia nampak. Sebab si Azam ni dia nampak dekat luar rumah antiling tu ada satu makhluk ni, dia macam orang tua tapi kurus kering, lepas tu tinggi. Dia punya ketinggian tu macam kepala dia tu sampailah dekat tingkat atas. Kan rumah dia orang kan 2 tingkat kan. Kepala tu sampai ke tingkat atas. Maksudnya memang tinggilah benda tu. Lepas tu dia macam orang tua, kurus kering, tinggi. Lepas tu kulit dia pula macam hitam legam tau. Dan benda tu pula dia macam terbongkok-bongkok. Kadang-kadang dia bangun, kadang dia terbongkok-bongkok. Lepas tu dia macam kutip makanan dekat luar rumah antiling ni. Kadang-kadang lutut dia yang panjang tu terkena pagar. Tak pun tangan dia ke siku dia ke terkena pagar. Jadi disebabkan itulah kot ada bunyi-bunyi macam orang tolak pagar semua tu. Lepas tu kadang-kadang dia nampak jugalah macam kaki benda tu kan tinggi kan. Dia nampak kaki benda tu macam melangkah pagar masuk kawasan rumah macam tu. Jadi disebabkan dia ni terlampau takut sangat, si Azam ni, dia pun terus baring, dia ambil bantal, dia tekuk muka dia dengan bantal. Sebab kalau boleh dia tak nak tengok lagi makhluk tu. Sebab sesekali, biasalah kan bila kita dalam keadaan seram kan, kita akan terbayang macam-macam kan. Lepas tu masa tu dia terbayang lah, Kang nanti kalau dia buka, dia tengok balik apa benda dekat balkoni tu, dia takut makhluk tu tahu yang dia dah tahu makhluk tu ada kat situ. Dia takut jugalah kan, tiba-tiba tengok dekat tingkap luar, walaupun dia dekat level atas, dia takut kalau tertengok dekat tingkap kat luar tu kan. Sekali benda tu tengah duduk menjenguk macam tu. Kan benda tu kan tinggi kan, dia kata tadi kepala benda tu sama dengan level tingkat atas. Benda tu kan tinggi. Jadi dia terbayang benda macam tu lah. Mungkinlah kan sebelum ni dia cuma dengar-dengar bunyi angin macam tu kan. Sekarang disebabkan dia dah ternampak, dah terlihat makhluk tu, jadi masa ni lah baru dia perasan, selain daripada bunyi pagar tu, kadang-kadang ada juga selang-seli dengan bunyi benda macam mendengus. Korang biasalah kan kalau cerita-cerita seram, benda tu, makhluk tu selalu mengeluarkan bunyi-bunyi macam bunyi mendengus macam tu. Jadi dia sebab terlampau takut ni, Azam ni pun ambil lah handphone dia, lepas tu dia buka lah ayat-ayat Al-Quran semua macam tu. Memang dia tak boleh nak tidur sebab bunyi benda tu sampai ke pagi. Bunyi bising tu, mungkin makhluk tengah buat kerja sampai ke pagi. Tu yang dia sampai dia tak boleh nak tidur apa semua tu. So masa tu dia buka je, biarkan je handphone dia tu sampai ke pagi. Masa tu lah kadang-kadang dia adalah terlelap kejap kan. Dan keesokan harinya memanglah dia rasa syukur sangat
dia dah nak pun pindah daripada kawasan perumahan tu. Sebab sebelum ni dia tak pernah nampak kan. Malam tu mungkin sebab dia bergurau nak tengok benda tu. Aunty Ling cakap tu kan, kalau you bernasib baik, nanti you tengoklah benda tu. Kan? Sekali malam tu memang betul-betul dia nampak makhluk tu. Jadi daripada situ si Azam ni cakap memang seram lain macam sikit lah dengan keadaan makhluk yang dia nampak tu. Sebab kan biasanya orang Melayu, kita kan dah terbiasa dengan cerita-cerita seram di kalangan orang-orang Melayu kan. Kita selalu dengar Kak Ponti, dia punya description tu rambut panjang, baju putih sampai ke tanah. Okey. Kalau Kak Langsui pula jenis yang mengilai, terbang pokok-pokok macam tu kan. Kalau Toyo ni kali hijau. Kan. Kalau macam apa benda lagi? Hantu raya berbulu hitam, mata merah macam tu. Lepas tu kalau pocong pula berbungkus macam tu kan. Kebiasaan kan kita dah terbiasa dengan hantu-hantu Melayu ni. Dan untuk kali ni pula tu first time dia dapat tahu, oh macam ni rupanya rupa bentuk hantu Cina. Tak tahulah hantu Cina ke apa, cuma makhluk yang dia nampak malam tu memang lain sangat. Dia punya bentuk tu nak dibandingkan dengan hantu-hantu Melayu. Sebenarnya memanglah hantu ni semua adalah jelmaan jin, syaitan, iblis semata-mata. Tapi dia punya bentuk tu lain sikit daripada yang selalu-selalu kita dengar kan. Jadi Azam kata memang seram lah benda tu. Sebab first time tengok kan. So, apa pandangan korang tentang kisah seram yang Pika ceritakan kali ni? Mungkin korang dekat sini pernah lah berada dekat perumahan, ataupun mungkin korang sendiri adalah orang berbangsa Cina kan. Mungkin korang tahu apa nama makhluk tu ke kan. Bolehlah korang kongsikan dekat Pika dan juga viewers yang lain di komen di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share kalau korang suka dengan kisah kali ini. Dan jangan lupa juga alang-alang tekan butang subscribe tu, tekan juga butang loceng supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. Dan jangan lupa juga untuk follow Pika dekat Instagram Pika Storyteller. So itu sahaja video Pika untuk kali ini. Semoga terhibur dan kita jumpa lagi in my next video. So see you soon. Bye.